Negara Jepun dikenali sebagai negara matahari terbit, bersesuaian dengan kedudukan geografinya. Pada tahun 1868, Kerajaan Meiji telah membawa pemodenan kepada negara Jepun. Dalam perjuangannya ke arah pemodenan dan kemajuan, Jepun menghadapi beberapa masalah, yaitu kekurangan kawasan pertanian dan bahan mentah. Oleh itu, Jepun menakluki negara-negara lain untuk tujuan mendapatkan bahan mentah. Negara yang ditakluki Jepun seperti Manchuria, China, Indochina, Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak. Pentadbiran Jepun memerintah selama 3,5 tahun, yaitu bermula dari 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945. Yang pertama, dasar politik. Sistem pentadbiran bercorakkan ketenteraan. Pentadbiran Jepun memerintah Tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak selama 3,5 tahun, yaitu bermula dari 15 Februari 1942 sehingga 12 September 1945 adalah bercorakkan ketenteraan. Kuasa tertinggi pemerintahan Jepun di Tanah Melayu terletak pada seorang jenderal Jepun. Negeri-negeri Melayu diketuai oleh seorang gubernur atau mayor. Beberapa biro pentadbiran seperti hal ehwal umum, perusahaan, keuangan, dan perhubungan ditubuhkan di bawah pentadbiran gubernur. Di Sabah dan Sarawak pula, sistem pentadbiran Jepun juga bercorakkan ketenteraan. Pentadbiran Sabah, Sarawak, dan Brunei disatukan di bawah satu unit pentadbiran yang dipanggil Borneo Utara. Kuasa tertinggi dalam pentadbiran ini ialah Gubernur Jeneral yang berpusat di Kuching. Pusat pentadbiran bertukar kesandakan selepas berlaku pemberontakan Double Ten di Sabah pada bulan Oktober 1943. Seterusnya, penglibatan orang Melayu dalam pentadbiran. Pemerintahan Jepun mengalami masalah kekurangan pegawai awam. Demi mengatasi masalah tersebut, Jepun telah mendirikan Kao Konrenjo, yaitu sekolah latihan kepimpinan. Pelatih akan diberi jawatan dalam perkhidmatan awam selepas tamat latihan di sekolah tersebut. Sebagai contoh, di Tanah Melayu, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman dilantik sebagai pegawai daerah di Hulu Perak, dan Ibrahim Yakub dilantik sebagai Letnan Kolonel mengetuai pasukan pembela tanah air. Selain itu, dasar berbeza-beza terhadap kaum di Tanah Melayu. Jepun melayan orang Melayu dengan baik karena memerlukan sokongan orang Melayu bagi meneruskan pemerintahan. Orang Melayu diberikan jawatan tinggi dalam pentadbiran Jepun dan Majelis Agama Islam di tubuh. Orang India dilayan dengan memuaskan karena Jepun mengharapkan sokongan dan kerjasama orang India dalam rancangan menguasai India. Bagi orang Cina pula, Jepun telah bertindak kasar terhadap mereka dan Jepun melakukan pembunuhan beramai-ramai dan bertindak zalim terhadap orang Cina. Layanan kasar ini berpunca daripada permusuhan antara Jepun dengan China. Dasar politik yang terakhir adalah dasar menggalakkan pergerakan nasionalisme Melayu. Sebaik sahaja Jepun berjaya menawan Tanah Melayu, Jepun memberikan sokongan kepada Kesatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Yakub. Jepun juga menubuhkan pasukan sukarela atau pembela tanah air yang dikenali sebagai Gyugan di bawah pimpinan Ibrahim Yakub. Jepun menggalakkan pergerakan Melayu, memberi bantuan keuangan kepada para nasionalis Melayu melalui KNM. Menjelang akhir pendudukan Jepun, Jepun telah menubuhkan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung pada Julai 1945. KRIS merupakan satu badan yang akan melaksanakan tugas memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu bersama-sama Indonesia. Seterusnya, dasar politik.
Dasar sistem ekonomi kawalan. Salah satu sebab Jepun menyerang negara kita adalah karena sumber-sumber alam yang sangat diperlukan oleh industri Jepun. Sistem ekonomi beras ditukar kepada sistem ekonomi kawalan. Perniagaan dan perdagangan dalam negeri dikuasai oleh pihak Jepun. Misalnya perusahaan getah dan kayu balak tidak dapat diteruskan di Sabah. Seterusnya dasar sistem permit. Jepun mengekalkan sistem permit bagi mengawal semua jenis perdagangan dan pengangkutan. Dengan permit khas, beberapa barangan utama dikawal dengan ketatnya. Oleh sebab pengeluaran barangan makanan seperti beras tidak mencukupi, maka Jepun telah memperkenalkan catuan beras. Penduduk perlu mendapatkan kupon dari pejabat kawalan makanan untuk ditukarkan dengan beras dan dihadkan 2 gantang beras sebulan. Dasar ekonomi yang terakhir adalah dasar pengenalan mata uang pokok pisang. Jepun memperkenalkan dan mencetak mata uang baru bagi tujuan menambahkan penggunaan mata uang yang berimagekan negara Jepun di tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak. Bagaimanapun, mata uang ini tidak bernilai di pasaran antara bangsa dan hanya boleh digunakan di tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak sahaja. Yang terakhir adalah dasar sosial, dasar rancangan penjepunan. Jepun berazam untuk menghapuskan pengaruh barat di negara-negara Asia Tenggara dan negara kita yang menjadi tanah jajahannya. Matlamat ini dicapai melalui pelaksanaan rancangan penjepunan, yaitu ketaatan kepada Maharaja Jepun, wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepun yaitu Kimi Gayo dan Aikoku Koshin Kyoku. Bahasa Jepun dijadikan bahasa pengantara dan bahasa perhubungan dalam semua urusan lain. Kelulusan dalam bahasa Jepun menjadi syarat utama untuk tujuan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan kerajaan Jepun di tanah Melayu, Sabah, dan Sarawak. Seterusnya dasar pendidikan. Jepun memperkenalkan sistem pendidikan untuk menjepunkan masyarakat tempatan. Sistem pendidikan Jepun memberikan tumpuan kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Maharaja Jepun. Setiap pagi, murid-murid wajib menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, yaitu Kimi Gayo dan Aikoku Koshin Kyoku. Bahasa Jepun dijadikan bahasa pengantara dan buku-buku teks dalam bahasa Jepun banyak diterbitkan. Akhbar Shonan Shimbun memainkan peranan penting dalam menerbitkan pendidikan Jepun. Sekolah-sekolah Cina ditutup karena Jepun mengamalkan dasar anti-Cina. Dasar sosial yang terakhir adalah dasar menindas terhadap kaum Cina. Jepun mengamalkan dasar berbaik-baik dengan orang Melayu dan India, tetapi dasar menindas terhadap kaum Cina. Dasar berbaik dengan orang Melayu karena untuk mendapatkan sokongan mereka melalui pengekalan institusi Kesultanan Melayu dan mengambil mereka untuk berhikmat dalam perkhidmatan awam. Dasar menindas orang Cina disebabkan oleh perasaan membalas dendam ke atas orang Cina yang menyumbangkan sokongan keuangan dan peralatan perang kepada China semasa Perang China-Jepun 1937. Beribu-ribu orang Cina dan India kehilangan nyawa semasa bekerja dalam buruh paksa pembinaan proyek membina jalan kereta api maut di sempadan Thai Burma. Kesimpulannya, semangat kebangsaan yang bersemarak semasa pendudukan Jepun mempunyai haluan berbeza dan berpaksi kepada negara asal kaum masing-masing. Perkembangan politik selepas pendudukan Jepun memperlihatkan semua kaum di tanah Melayu bergandeng bahu membentuk pakatan murni ke arah pencapaian kemerdekaan negara.